Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang cikgu ucapkan. Okey, pada murid. Okey, kita sambung pembelajaran kita kelas Bahasa Melayu pada petang ini dengan unit 8, jadikan amalan. Okey, dengan tajuknya ialah menu seimbang untuk mencari idea utama. Okey. Okey, cuba tengok dekat gambar-gambar ini. Okey. Siapa suka makanan-makanan ni semua? Ya, ramai suka kan? Okey, di sini ada gambar ayam goreng, ada pizza, ada nasi ayam, ada buah-buahan. Okey, kat sini ada susu, ada telur, ada lagi nasi lemak, ada coklat, ada kek cawan dan sebagainya. Okey, semua suka makannya. Okey, semua suka makan. Tapi, adakah makanan yang kita makan ni ialah makanan yang seimbang? Okey, makanan seimbang ke tidak? Okey, macam mana kita nak tahu makanan yang kita makan ni makanan yang seimbang? Okey, jom kita tengok dalam buku teks kita, muka surat 50, ada piramid makanan di sini. Okey, kita tengok. Okey, jadi cuba buka muka surat 50 dalam buku teks Bahasa Melayu. Okey, dengan tajuk menu seimbang. Okey, kita baca dulu. Kita baca sama-sama. Hana dan rakan-rakannya melawat pameran bersempena dengan Minggu Kesihatan di sekolah. Mereka tertarik akan poster yang dipamerkan. Okey, ini ialah poster. Okey, satu poster ni. Okey, dalam poster ni dia ada dua gambar. Okey, satu gambar pasal piramid makanan Malaysia. Okey, gambar yang kedua ialah pinggan sihat Malaysia. Okey, kita tengok dulu dalam piramid makanan Malaysia apa yang ada dalam ni. Okey, dalam ni dia, okey, untuk piramid Malaysia ni dia ada 4 kumpulan. Okey, kita tengok kumpulan yang pertama. Okey, kita tengok di atas ni. Okey, ada lemak, minyak, gula dan garam. Okey, makanan yang berkaitan dengan makanan yang mempunyai banyak minyak, lemak, gula dan garam ni, kita perlu ambil dengan kadar yang sedikit sahaja. Okey, makan dengan sedikit. Okey, untuk bahagian yang kedua atau kumpulan yang kedua ialah susu dan produk tenusu. Okey, jadi 1 hingga 3 sajian sehari sahaja yang perlu diambil dan makan dengan sederhana sahaja. Okey, kemudian ikan, ayam, daging dan kekacang juga berada dalam kumpulan ini. Juga perlu dimakan dengan sederhana sahaja. Okey, jangan makan banyak-banyak. Okey, kemudian kita tengok kumpulan yang ketiga iaitu kumpulan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, untuk kumpulan ni kita kena makan banyak. Okey, 3 sajian sehari ataupun 2 sajian sehari untuk buah-buahan. Okey, dan akhir sekali bawah sekali ni kita kena makan dengan secukupnya iaitu kumpulan nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan ubian. Okey, makan dengan 4 hingga 8 sajian sehari. Okey, kemudian kita tengok dalam petak biru ni. Okey, kita baca dulu. Menu sihat harian mestilah seimbang dan mempunyai 4 kumpulan makanan seperti yang kelihatan dalam piramid makanan Malaysia. Okey, inilah. Iaitu yang pertama ialah hasil bijirin seperti nasi, mi ataupun roti. Yang kedua, buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, ikan, ayam, daging, telur serta susu dan produk tenusu. Dan yang keempat ialah lemak, minyak, gula dan garam. Idea utama. Menu sihat harian perlu ada hidangan utama yang terdiri daripada hasil bijirin dan 3 hidangan yang lain. Okey, jadi kita dah tahu dah
kumpulan-kumpulan dia. Okay, kita tengok bawah poster ni pula, iaitu Pinggan Sihat Malaysia. Okay, dalam pinggan kita ni, okay, bila kita nak makan, kita kena ikut Pinggan Sihat Malaysia. Okay, kita ada satu pinggan. Okay, pinggan kita ni kita akan bahagikan. Okay, kita akan pecahkan kepada 3 bahagian. Okay, 1/4 ataupun suku pinggan kita, daripada pinggan kita. Okay, kita perlu letak nasi. Okay, nasi 1/4 daripada bahagian pinggan kita. Okay, kemudian 1/4 lagi ialah untuk protein atau contohnya ikan, ayam, daging dan sebagainya. 1/4 sahaja. Kemudian separuh ataupun 1/2 daripada pinggan kita letakkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, jadi lengkaplah satu pinggan. Okey, kita tengok dalam petak yang berwarna merah jambu ini. Okey, Pinggan Sihat Malaysia membantu kita mendapat makanan seimbang. Yang pertama, isi suku pinggan dengan hasil bijirin seperti serta nasi, mi atau roti. Okey, di sini suku ataupun 1/4. Okey, 1/4 sama dengan suku, dia sama je. Okey, yang kedua ialah isi suku pinggan lagi dengan ikan, ayam, daging atau telur. Yang ketiga, isi separuh pinggan dengan sayur dan buah. Dan yang keempat, bagi melengkapkan hidangan, minum air kosong atau minuman tanpa gula, susu atau produk susu. Okay, dan jangan lupa minum air kosong dengan secukupnya. Okey, cuba tengok bawah ni, dia tulis idea utama. Okey, apa itu idea utama? Okey, kita tengok dulu. Apa maksud idea utama? Okey, sebelum tu, okey, ni contoh pinggan yang betul lah. Okey, contoh pinggan kat rumah kita. Ada letak nasi, suku, ada ayam suku dan separuh lagi ialah sayuran. Okey, jadi dalam poster tadi, dia ada tulis idea utama. Bawah ni pun ada tulis idea utama. Okey, jadi apa maksud idea utama tu? Okey, jom kita baca apa maksud dia. Okey, idea utama ni ialah perkara yang paling penting. Okey, maksudnya dalam poster ni apa perkara yang paling penting yang dia beri tahu. Okey, dan yang kedua ialah ditulis sebagai ayat pertama dalam setiap perenggan. Okey, maksudnya jika diberi perenggan, ayat yang pertama dalam setiap perenggan itulah kita panggil sebagai idea utama. Tapi dalam poster ni dia ada perenggan. Okey, jadi kita tengok apa perkara yang paling penting. Okey, jadi yang untuk piramid makanan dia dah beri. Okey, idea utamanya ialah menu sihat harian perlu ada hidangan utama yang terdiri daripada hasil bijirin dan 3 hidangan yang lain. Okey, macam mana pula dengan idea utama untuk Pinggan Sihat Malaysia? Okey, apa yang paling penting? Perkara yang paling penting dalam ni. Okey, kita boleh ambil dekat ayat yang pertama ni. Pinggan Sihat Malaysia membantu kita mendapat makanan seimbang. Okey, jadi ini ialah idea utama untuk bahagian bawah ni. Okey. Okay, sekarang untuk latihan. Okey, kamu boleh buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 58 dan 59. Okey. Baca, fahami dan tulis. Okey, apa yang kamu perlu buat ialah kamu perlu baca, faham dan tulis. Okey, kita perlu cari idea utama. Okey, kita tengok balik tadi. Maksud idea utama ialah perkara yang paling penting dan juga ditulis sebagai ayat pertama. Okey, ayat pertama dalam setiap perenggan. Jadi, macam mana kita nak cari? Okey, kita baca dulu. Okey, kamu perlu baca dulu ni satu-satu setiap perenggan ni. Okey, tengok di sini ada berapa perenggan? Ada 4 perenggan. Okey,
ada 4 perenggan. Okey, contohnya yang ni. Memancing ialah satu daripada aktiviti rekreasi yang sihat. Aktiviti ini boleh dijalankan pada waktu lapang. Okey, dalam perenggan ini ada berapa ayat? Ya, ada 2 ayat. Okey, untuk mencari idea utama, kita perlu lihat pada ayat yang pertama sahaja. Okey, ayat yang pertama ialah memancing ialah satu daripada aktiviti rekreasi yang sihat. Okey, jadi ayat yang pertama inilah idea utama. Okey, sebab itulah dia tulis sini memancing ialah aktiviti rekreasi yang sihat. Okey, contoh lagi. Okey, contoh yang kedua. Okey, kita baca perenggan yang kedua. Aktiviti memancing dapat merehatkan minda. Fikiran akan tenang apabila melihat keindahan sungai, tasik atau laut ketika memancing. Okey, yang mana idea utama? Okey, apa yang kita perlu tengok dulu ialah ayat yang pertama. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Aktiviti memancing dapat merehatkan minda. Okey, ayat yang pertama, jadi terdapatlah idea utama bagi perenggan ini di sini. Okey, jadi boleh tulis pada ruang yang disediakan. Dapatlah idea utama. Okey, jadi yang lain pun sama juga. Okey, baca, kemudian cari mana ayat yang pertama dan kamu dapatlah idea utama. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.